Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah. Thumma alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat serta limpahan kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dengan izinnya pada pagi yang berbahagia ini kita dapat berkumpul dan kita dapat berhimpun dengan baiknya alhamdulillah untuk kita meneruskan pengajian kitab Mishkah Al-Masabih, yang mana ia himpunan daripada kitab daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita dah belajar dan beberapa hadis yang telah kita kupaskan berdasarkan pengajian kita sebelum ini, yang mana tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah rungkaikan sebanyak 23 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang mana sebelum ini kita sudah bincangkan tentang perkara-perkara yang membatalkan wuduk, ya, ataupun sebentar jap. Ya, kita dah sampai ke hadis yang ke-23. Jadi insya-Allah kita akan masuk pada hadis yang keseterusnya, yang mana sebelum ini kita cerita tentang tak silap saya bab yang berkaitan dengan wajib-wajib wuduk. Ya, wajib wuduk ada berapa hadis? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ada banyak lagi. Ya, dan kita terhenti pada hadis yang ke-23. Jadi insya-Allah yang mana hadis yang terakhir yang mana kita ceritakan tentang bahawa kunci solat adalah bersuci. Maksudnya tanpa wuduk solat kita tidak sah. Itu dikatakan kewajipan berwuduk itu. Bila solat fardu 5 waktu tu wajib ke atas kita semua, maka wuduk itu menjadi wajib. Jadi bila kita bincangkan tentang hukum wuduk ni, tanya ustaz, apakah hukum berwuduk? Hukum berwuduk ni kita tak boleh statik dengan satu hadis atau satu hukum saja. Ya,
Dia ada pelbagai jenis hukum yang memang kita kata ada keadaan yang kita lihat dari segi sudut pelbagai bentuk atau situasi yang susah sangat nak sebut. Ya. Jadi bila sebut tentang keadaan situasi yang berbeza, hukumnya berbeza. Sebagai contoh, kalau kita nak nyatakan wuduk itu wajib, kenapa kita kata wajib? Dan ada kalanya kita kata dia itu adalah hukumnya adalah sunat. Ada kata hukumnya adalah makruh ataupun haram. Maka di sini kalau kita kata hukum sunat secara umumnya, bila dia tidak melibatkan perkara-perkara yang wajib, maka dia mestilah hukumnya sunat. Contohnya kita menjaga wuduk sentiasa, ataupun kita nak belajar hadis macam saya ni, nak mengajar hadis, tuan-tuan pun nak belajar hadis ataupun nak belajar ilmu agama, ilmu yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hukumnya sunat. Nampak tak? Maksudnya kalau kita berada dalam majlis ilmu, kalau tanpa berwuduk, no problem, tak ada masalah, hukumnya sunat. Ataupun kita nak pergi mall, nak pergi restoran, ya, dalam hadis Nabi SAW sebut, la yuhafidul wudu'a illa mu'min. Maksudnya tidaklah yang menjaga wuduk, maksudnya batal wuduk, batal di wuduk, batal di wuduk, sentiasa berjaga, sentiasa nak tidur dia berwuduk, bangun tidur, nak pergi duduk office pun, buat kerja, menaik pun dia berwuduk. Ini sunat. Nabi kata pujian ini ditanda orang beriman. Nampak tak? Yang seperti mana hadis yang pernah kita bincangkan sebelum ini. Tapi bila melibatkan salat fardu, nak salat fardu, yang mana Nabi SAW sebut miftahus salah, iaitu kunci penerimaan, iaitu Allah menerima salat itu dengan apa? Dengan kita berwuduk. Kalau tanpa berwuduk, tak mungkin Allah Subhanahu Wa Taala akan terima ibadah kita, ibadah salat kita. Maka sebab solat tu wajib dan solat tidak akan diterima kecuali kita berwuduk, maka wuduk tu jadi wajib. Ya. Begitu juga kita nak pegang Al-Quran menurut mazhab Syafi'i, wajib berwuduk. Ya. Kalau kita pegang Al-Quran dengan sengaja sedangkan kita mampu untuk berwuduk, hukumnya haram, berdosa. Maka wuduk tu jadi wajib untuk mengelakkan berlakunya perkara yang haram, perkara yang ditegah atau perkara yang dilarang oleh Islam. Jadi isu tentang pegang Al-Quran ni dia khilaf lah di kalangan para ulama. Ada pendapat mengatakan tak wajib, maksudnya ada kata diharuskan pegang Al-Quran tanpa wudu, ada pendapat yang ada kata makruh, ada kata haram. Jadi ala kulli hal kita bermazhab Syafi'i, kita lebih selamat, kita lebih selesa dengan mazhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Ya. Dan begitu juga kadang-kadang kalau kita boleh jadi haram kalau bertujuan untuk kita mempersendakan. Contoh wanita dalam keadaan haid kan. Dia kata dalam haid ni dia kalau mengangkat wuduk sia-sia, tidak ada apa-apa. Dia kata tak boleh aku sengaja ambil. Oh tak boleh aku ambil. Oh dia tujuan untuk menghina, maka hukumnya haram. Ya. Tapi kalau sekadar kalau wanita dalam keadaan haid dia berwuduk untuk menyegarkan badan, sebab dia haid, kalau berwuduk pun tidak terangkat apa-apa hadas pun, jadi sia-sia lah. Tapi kalau sekadar untuk menyejukkan badan, ustaz saya dah biasa berwuduk, kalau berwuduk tu rasa segar badan, tanpa niat ibadah, untuk tabrid, untuk tabrid menyejukkan muka, tangan, badan dan sebagainya, maka dibolehkan dan diharuskan, tidak menjadi masalah. Ya. Baik, kita masuk hadis yang ke-25, antara hadis yang menceritakan wajib wuduk. Disebutkan an Ali bin Talq radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza fasa ahadukum falyatawadda wa la ta'tu an-nisaa fi a'jazihinna, rawahu at-Tirmizi wa Abu Dawud. Baik, daripada Sayyidina Ali bin Talq, ya, ada sahabat Nabi namanya Ali, bukan Sayyidina Ali bin Abi Talib saja, tapi ramai di kalangan sahabat Nabi yang menggunakan nama Ali. Macam kita lah, nama Khairul Anwar. Kalau buka kat Facebook, type Khairul Anwar, berpuluh-puluh, beratus-ratus orang Malaysia nama Khairul Anwar. Ya, jadi ada yang nama Ali, ya, Ali bin Abi Talib, ada yang lain. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita sebutkan tentang hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidina Ali bin Talq ini, dia kata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika terkentut salah seorang dari kamu, hendaklah dia berwuduk
Dan jangan kamu datangi wanita-wanita melalui duburnya. Di sini hadis Nabi menceritakan tentang dua perkara. Ya. Baik, pertama apabila disebutkan tentang seorang yang terkentut, maka batal wuduknya. Maksudnya kalau dia terkentut, adakah Nabi SAW kata siapa saja terkentut, dia pergi wuduk? Maksud terkentut je pergi wuduk. Kalau ikut zahir lah. Kalau ikut zahir hadis Nabi SAW macam tu. Tapi hakikatnya bukan itu yang dimaksudkan oleh baginda SAW. Nabi kata, kentut itu membatalkan wuduk. Tak semesti lepas kentut kena berwuduk. Tidak. Ya. Maksudnya, kita bawa satu kes. Contohnya kalau seseorang itu dia dalam keadaan berwuduk. Terkentut. Batal wuduknya. So, tak boleh solat. Sehinggalah dia berwuduk. Itu maksudnya. Bukan kentut saja pergi wuduk. Kentut saja. Ada orang tu memang angin tak lawas. Bayangkan setiap 1 minit dia kentut. Perut keluar angin. Minit kedua kentut lagi. Kalau dah 5 minit duk kentut, angin tak hilang, 5 kali wuduk, payah juga, betul tak? Jadi, tak boleh faham hadis secara zahir. Sebab itu kita perlu ada kaedah usul fiqh. Sebab apa? Dekat Malaysia ataupun di dunia sekalipun ada penyakit segelintir. Ya. Baik, ada orang kata, Wahabi ni ambil zahir hadis. Tak semua Wahabi macam tu. Ada Wahabi ikut usul fiqh. Cuma Wahabi ni lebih terkenal dengan cara pemikirannya berbeza lah. Okey. Tapi kalau nak kata semua Wahabi ni literalist, tak juga. Dia juga ada ambil kaedah usul fiqh menurut ulama mereka. Ya, seperti Ibn Taymiyah, Muhammad Abdul Wahab dan sebagainya. Ya. Jadi ada segelintir di kalangan masyarakat yang literalist. Ya. Maka bila disebut tentang perkara ini, tak boleh kita nak faham secara literal ataupun secara suthi dalam bahasa Arabnya. Kita kena lihat. Maksudnya Nabi kata sini, kalau terkentut, maka batal wuduknya. Kalau nak solat, hendaklah dia berwuduk. So, lepas terkentut, tak nak pergi solat, okeylah. Dan lepas terkentut, tak nak pegang Al-Quran, okeylah, tak ada masalah, nak tidur. Kawan terkentut, tidurlah. Lepas 2 jam bangun, Zuhur dah masuk, okey, dia pun solat. Dia pun berwuduk. Itu yang dimaksudkan oleh Nabi SAW. Ya. Dan hadis ini menunjukkan bahawa terkentut, iaitu angin yang terkeluar daripada dubur dan qubul, maka ia membatalkan wuduk. Sama jugalah kalau angin tu keluar daripada faraj. Ada wanita kata, saya tak pasti betul ke tidak. Kata, Ustaz, kalau angin keluar dekat faraj wanita ataupun qubul wanita, maka saya kata, ada ke? Dia kata, ada, Ustaz. Ya, ada perempuan yang terasa angin keluar dekat faraj. Ya, adakah batal? Of course, kalau memang betul ada, ya, sebab kita ni lelaki tak pernah pula terasa dekat kemaluan lelaki tu keluar angin. Tapi sebab berbeza, kita tak tahu. Ya, maka di sini kalau keluar angin daripada batin tu, maka ia membatalkan wuduk. Tak kira lah dubur ataupun qubul. Tapi kebiasaannya, bila disebutkan keluar angin daripada lubang dubur lah, dia jarang daripada faraj. Kalau ada, memang asal daripada faraj, daripada zahirnya, maka hukumnya batal. Ya, sama jugalah orang perempuan tanya, bagaimana kalau keputihan yang keluar nampak daripada, ataupun lembapan daripada bukan keputihan, dia lembapan dari faraj. Faraj tu rasa lembab je, basah. Ya, kalau lembapan ni biasanya surface, dia bukan daripada dalam, daripada sebalik lipatan tu, di sebalik lipatan faraj itu sendiri. Kalau di sebalik lipatan, maka ia tidak membatalkan. Ya, macam contohlah kalau punggung kita kan, di sebalik lipatan punggung kita tu berpeluh. Ya, berpeluh sebab kita mungkin jogging, berjalan dan sebagainya, rasa basah di antara lipatan tu, itu membatalkan? Tak, tidak batal. Sebab apa? Dia bukan keluar daripada lubang dubur. Tapi kalau basahan daripada faraj wanita yang berasal daripada permukaan, bukan daripada dalam faraj wanita, itu tidak membatalkan. Ya, tapi Ustaz, kalau cecair putih yang keluar macam mana? Kalau cecair putih yang keluar daripada dalam, batal lah, sama jugalah. Jadi tak kiralah apa saja yang keluar ulat ke, keluar cacing ke, keluar duit shilling ke, daripada dubur dan qubul ataupun faraj, ya, maka dia tetap membatalkan wuduk. Ya. Baik, dalam hadis ni juga Nabi SAW jelaskan dengan terperinci juga, jangan kamu datangi wanita-wanita melalui duburnya. Maksudnya isteri-isteri ataupun hamba sahaya. Sekarang ni hamba sahaya tak ada, tapi isteri-isteri lah.
Suami jangan melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Tilka hududullah. Itu had-had Allah dan sempadan Allah telah tetapkan. Ya, isteri halal untuk kita dan kita halal untuk isteri kita, tapi ada had yang tertentu. Tak boleh sampai melangkaui sempadan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyatakan nisa'ukum harsul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Sadaqallahul azim. Yang mana Nabi SAW sebut, dia kata isteri kamu adalah ladang kamu, maka datangilah ladang kamu sesuka mana yang kamu ambil, sesuka mana yang kamu mahu. Maksudnya ladang tu maksudnya isterilah tempat yang mana dia berperanan yang sangat besar. Ya, tak ada isteri kita tu macam mana nak melahirkan zuriat. Inilah antara kelebihan isteri. Dan Al-Quran memberi perumpamaan bahawa isteri itu seumpama ladang, bukan merendah-rendahkan martabat wanita. Baik tuan-tuan, ladang ni hina ke kalau kita samakan wanita dengan ladang? Tidak. Ladang ni harta yang sangat dikasihi. Kalau zaman Nabi, zaman kita, orang yang ada ladang besar kaya. Ya, dia jaga ladangnya, jangan sampai orang curi, dia letak jaga, letak safety guard, letak apa, dia jaga betul-betul macam emas. Ya, maksudnya ladang ni membawa keuntungan yang besar dan dia menghasilkan benda yang baik. Dan menghasil benda yang baik, dan bila dia makan dia menyihatkan, menyedapkan tuan-tuan. Macam buah apa semua lah kan. Ya, dan bila dia jual dia membawa keuntungan yang sangat besar. Maka Al-Quran dia memperumpamakan wanita seperti isteri ni seperti ladang, satu kemuliaan yang Allah berikan. Maksud apa? Wanita ni melahirkan manusia, insan yang paling mulia, makhluk yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, berbanding jin dan malaikat, berbanding dengan malaikat. Ya, melahirkan. Dari situlah lahir cendekiawan, prajurit-prajurit, perwira-perwira, ulama-ulama. Maka di sini kalau kita lihat tuan punya ladang tu dia jaga betul-betul sebab sayang, sebab mulianya ladang ini. Maka Allah mengatakan bahawa isteri-isteri kamu itu adalah ladang. Ya, ladang tu maksud apa? Situlah untuk kita jaga dengan baik, kita belai dengan baik, ya, kita siap kalau ada apa tu kita prevent dia, kita apa ni, jaga dia daripada rosak. Kalau ada apa kita pagarkan lagi tuan-tuan. Lepas tu dia punya hasil tu kita siap sembuh dengan racun, takut kena makan dengan ulat. Nampak tak? So satu kemuliaan yang Allah describekan kepada para wanita itu sendiri. Maka di sini tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Allah kata bila isteri ni seperti ladang kamu, tempat kita untuk jaga dia dan untuk melahirkan zuriat kita, maka Nabi bismillah, minta maaf. Allah Subhanahu wa taala menyatakan datangilah ladang kamu seperti mana yang kamu hendakkan. Kalau orang yang dipaham ayat Al-Quran ini, dia kata, oh bolehlah, mana-mana pun. Ya, dekat mulut ke, dekat apa ke, yalah. Ya. Maksudnya, walaupun datang secara mana yang kamu suka, macam kita kan, nak tanam melintang boleh, nak tanam menegak boleh, nak tanam berbukit pun boleh, nak pakai baju ni pun boleh, apa sajalah ikut asalkan cara yang betul. Kena cara yang betul, maka dia akan melahirkan ataupun menumbuhkan hasil yang baik. Jadi, tak boleh kalau kita kata, datanglah sesuka kamu tu, punggung boleh ataupun lubang dubur, iaitu meliwat. Oh, tak boleh. Tak ada. Sebab apa dalam hadis? Dalam hadis, Nabi SAW kata, ya, isteri kamu tu halal untuk kamu. Ya, buatlah sesuka hati kamu. Jangan menyakiti dia dan jangan menyeksa dia. Of course lah. Sesuka hati tu tak adalah sesuka hati sampai menyakiti. Tidak, haram. Ya. Ada kes yang mana seks yang menyeksa isteri, itu tak boleh, itu haram jelas. Ya, maksudnya seks ni maksudnya dua-dua rasa keseronokannya, bukan dia seorang rasa seronok, tidak. Itu hakikat falsafah hubungan kelamin lah. Ini bukan nak cerita lucah. Ya. Jadi mendatangi itu ada had-hadnya, tak boleh melalui dubur. Dan apabila kita perhatikan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menyatakan fa'tu harthakum anna syi'tum. Datangilah kebun ataupun ladang kamu sesuka hati kamu. So, orang liberal kata, puak-puak LGBT kata, kalau macam tu bolehlah meliwat isteri. Allah kata sesuka hati kamu. Tidak. Ya. Disebutkan dalam Al-Quran, Allah memperumpamakan wanita dengan ladang. Nampak tak? Ladang tu apa? Bila kita menanam, dia akan menghasilkan tanaman. Betul tak? Tanaman yang berharga, berkhasiat, buat keuntungan. Betul tak? Tapi dengan syarat tanam dengan betul. Betul tak? Ya. Tapi kalau kita tanam, tak siram air, ya,
tanam dekat atas batu bata, boleh hidup ke? Mana boleh hidup dekat atas tanah yang betul. Kena letak baju yang betul. Nampak tak? Kalau kita tanam di atas pokok durian, di atas pokok rambutan, boleh ke? Tak boleh juga. Ya tak? Ataupun kita ada batu besar, ataupun kita tanam pokok durian di atas dalam kebun tapi di atas atap rumah, boleh tak? Tak boleh. Dia tak akan berjalan. Ataupun kita buat apa ni drone. Kita tanam atas udara lah, ataupun kita terapung dengan dia. Boleh tak? Tak hidup. Dia kena tanah juga. Maksudnya, ya, datangi kebun kamu tu, itu tanamlah baja ataupun benih dekat kebun kamu tu dengan cara yang betul. Ya. So, macam mana kita nak tanam benih melalui isteri kita, melalui tempat yang dihalalkan, iaitu lubang faraj. Betul tak? Itu fitrah. Ya. Bukan melalui tempat yang diharamkan. Maksudnya, kalaulah hubungan persetubuhan itu dilakukan dengan cara yang betul, ya, maksudnya hubungan tu masuk dekat mana, mengalirnya air mani kat mana, maka dia akan lahirkan zuriat. Cara betul. Tapi kalau kena tak betul, masuk dekat lubang dubur, air mani itu, dia akan menghasilkan tak? Buatlah macam mana sekalipun, dia tidak akan menghasilkan zuriat sama sekali. Malah dia memudaratkan, boleh menyebabkan penyakit HIV, penyakit-penyakit kelamin yang lain. Maka di sini tuan-tuan, orang yang mengatakan ayat suci Al-Quran, fa'tu harathakum anna syi'tum, ini boleh berliwat, tidak sama sekali. Sebab apa? Dia melibatkan kebun. Kalau kita nak tanam, nak menghasilkan tanaman, mesti dengan cara yang betul. Tak boleh main sembrono saja. Sama juga maksud yang dimasukkan dalam Al-Quran itu, maksudnya nak datangi isteri dengan cara yang betul. Dengan proses yang betul. Untuk melahirkan zuriat, mesti cara yang betul. Bukan melalui lubang dubur. Maka di sini, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, boleh dikatakan 4 mazhab, mana-mana ulama' pun, yang mengatakan bahawa haram, iaitu berdosa besar kalau isteri suami meliwat isterinya. Tak boleh, haram, berdosa besar. Ingat ni. Tak boleh sama sekali. Isteri itu halal bagi saya. Ya betul. Tapi Allah dah tentukan halal, apa saja pun halal lah, tak ada masalah. Ya, minta maaf cakap, bukan nak cerita lucah, tak ada. Ya, ikut celah tu ke celah ni ke mulut ke apa, lantaklah, tak kisahlah. Tapi yang Allah kata lubang dubur tak boleh. Lubang dubur tetap tidak boleh. Pasal apa? Sebab ia merupakan larangan yang Allah Subhanahu Wa Taala halang, yang Allah tidak benarkan. Itu disebutkan sempadan-sempadan yang Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itulah, ya, kalau hikmahnya kenapa tak boleh lubang dubur ni ialah menyakitkan. Kalau buat dekat lubang dubur ni, pertama, saintifik sudah membuktikan bahawa dia sangat berbahaya. Ya. Tak silap saya pernah baca artikel, dekat lubang dubur tu dia ada lapisan protection. So bila kemaluan tu dimasuk pada dalam lubang dubur, lapisan tu akan hilang. Bila lapisan tu hilang, dia akan keluarkan cecair. Cecair itulah yang akan menyebabkan penyakit seksual. Syphilis, apa lagi, HIV dan seumpamanya. Sangat-sangat bahaya. Itu kesihatan. Kedua, kalau masuk daripada lubang dubur ni menyakitkan. Ya, kesian perempuan, isteri itu. Tak boleh. Ya, sebab apa? Lubang dubur tu memang kecil berbanding dengan lubang faraj. Bila dipaksanya masuk, maka dia akan menyebabkan kesakitan, menyeksa wanita. Maka sama sekali Islam tidak membenarkan. Tidak membenarkan ia berlaku, dan ia bukanlah satu perkara yang beretika. Maka wanita ni perlu dihormati haknya. Wanita bukan boleh dilakukan seks sesuka hati. Lelaki seronok, dia sakit, tak boleh. Tak boleh digunakan cara menyeksa dan sebagainya. Itu haram. Ya? Seks ataupun hubungan kelamin mestilah secara berhemah. Bukan secara zalim. Bukan secara menyeksakan. Tidak. Berhemah dan seumpamanya. Itu hak wanita kena jaga. Maksudnya, seperti mana kita ataupun lelaki mahukan isteri menjaga hak suami ketika melakukan hubungan kelamin, maka suami juga wajib menjaga hak isteri dalam hubungan kelamin. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, baik kita masuk hadis yang ke-26. Baik, sebelum itu pengajaran, ya, disebutkan bahawa keluar daripada lubang dubur dan kubul apa saja membatalkan wuduk. Dan disebutkan dalam hadis, ulama kata haram bersetubuh dengan isteri melalui lubang dubur. Ya, apatah lagi hubungan lelaki dengan lelaki. Ya, lelaki kan tak ada lubang faraj, tapi dia buat perhubungan seksual, memasukkan zakarnya ke dalam lubang dubur lelaki. Ini haram jelas, besar, sebesar-besarnya. Ya, dalam hukum hudud, kalau berzinar, yang belum berkahwin, yang belum pernah berkahwin, kalau dia berzina, kena sebat 100 rotan. Sebat. Ya, tapi kalau liwat ni tuan-tuan, hukumnya kena bunuh terus.
lagi berat hukumnya. Ya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, kalau ada soalan boleh ajukan soalan melalui komen di bawah ya. Silakan, insya-Allah nanti sebelum kita tutup kita akan bacakan soalan dan kita akan lihat bagaimana jawapan seterusnya. InsyaAllah kita kongsikan jawapannya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk hadis yang ke-26. Ya, apa kata hadis yang ke-26? An Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala innamal aynani wika'us sah fa idza namatil ainu istatlaqal wika'u rawahu ad-Darimi. Baik, daripada Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, beliau berkata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kedua-dua mata pengikat dubur. Apabila mata tertidur, maka terlerailah ikatan itu. Nampak tak? Maksudnya, mata ni, dia adalah pengikat dubur. Maksud pengikat dubur ni apa, tuan-tuan? Yang dimaksudkan dengan pengikat dubur ini adalah kita ni boleh kontrol. Selagi mata kita boleh buka kan? Maksudnya kita dalam keadaan alam yang sedar. Bila kita berada dalam keadaan alam yang sedar, bermakna kita boleh kontrol. Termasuklah nak kentut, boleh kontrol tak? Boleh kontrol. Nak terkencing, kita boleh kontrol. Kecuali kalau memang yang kita tak tahan sangat-sangat. Nah, itu terlepas kadang-kadang, tak boleh kontrol dan sebagainya. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang mana apabila kita lihat tentang perkara ini, menunjukkan hadis ni nak cerita kalau kita tertidur dengan nyenyak. Ya, tertidur dengan nyenyak, maka dia membatalkan wuduk. Pasal apa? Nabi kata, apabila mata tertidur, maka terlerailah ikatan itu. Maksud terlerai ikatan itu apa? Kita dah out of control. Kita tak boleh kontrol diri kita, tuan-tuan. Kenapa? Tidur. So, bila kita tidur tu, kita terkentut. Memang biasa angin kita tak boleh nak kawal. Kadang-kadang ada orang dia sampai terkencing dalam seluar. Ya, budak-budak kan, tapi dewasa tak adalah. Biasa maksudnya, dia ni ketika mana mata terbuka, kita boleh ikat punggung kita. Kalau nak terkentut, kita boleh tahan angin tak keluar. Kita boleh tahan najis tak keluar. Betul tak? Tapi bila kita tutup mata, kita tak mampu mengawal angin itu keluar. Kalau nak terkentut, dia terkentut. Sebab tu kalau kita tengok biasa orang tidur, ya, kawan-kawan kita tidur, tiba-tiba terkentut, prot bunyi dia. Ya, lepas bangun kita tanya dia, engkau ni tadi tidur kentut pujalah kuat, berbau pula tu. Dia kata apa? Mana ada aku kentut? Bohonglah kau. Pasal apa dia cakap macam tu? Sebab dia tak sedar. Nampak tak? Itu yang dimaksud oleh Nabi SAW. Bila kita buka mata, kita boleh kontrol angin tu. Keluar tak keluar. Nak keluar, kita boleh keluarkan. Tak keluar, kita tak keluar. Ya. Manakala bila kita tidur, tiba masanya angin nak keluar, dia keluar. Tanpa mampu kita kontrol. Ya. Maka tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menunjukkan bahawa kalau disebutkan bahawa inilah hujah ataupun dalil yang menyatakan bahawa tidur ini dia membatalkan wuduk. Tu dia. Tidur, kita tutup mata, dia membatalkan wuduk. Pasal apa? Sebab ketika tidur kita boleh possibility untuk keluar angin. Nampak tak? Ya. Jadi hadis ni jelas menunjukkan bahawa kalau angin keluar, batal wuduk kita. Maksudnya bukan angin keluar batal, dan bila kita tutup mata tidur nyenyak, maka batal wuduk kita, tuan-tuan. Nampak tu? Sebab tu kata kalau tidur baring batal wuduk, walaupun kejap, tapi tidur nyenyak, maka batal wuduknya. Nampak tak? Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau semua jenis tidur ke? Tak ada, nanti terbincangkan nanti, tuan-tuan. Ya. Baik, ada orang tanya, Ustaz, kalau saya tidur tu kita tak boleh nak mengawal kentut kita. Ya, tapi kita tidur 10 minit, kita ada kamera. Ya, ada rakaman suara sekali. Baik, dia kata bila saya tengok dekat dalam kamera, saya tidur selama 10 minit dalam keadaan baring, tak nampak pun saya kentut. Nampak tak? Tak nampak saya kentut. Tak dengar bunyi pun saya kentut. Dia kata. Baik, kita tanya balik. Okey, tak dengar bunyi kentut, tak semestinya tak kentut. Sebab apa? Kentut tak semestinya berbunyi. Ada kentut yang senyap, tak ada bunyi langsung. Tu dia. Kentut yang tak berbunyi tu lagi bahaya.
lagi dahsyat racunnya. Ya tak? Ya. Kalau kentut berbunyi ni, okeylah, boleh tahan bau dia. Tapi yang senyap, ya silent lah. Jadi silent killer. Dia senyap, tiba-tiba naik bau dia. Satu dewan, Wallahu Akbar, Ya Rabbi. Macam-macam makan petai, tempoyak dan sebagainya. Dia punya kentut tu 3 hari punya simpan. Allahu Akbar. Ya. Ya. Kalau kita tengok kamera, tak ada dengar bunyi kentut, tak semestinya tak kentut. Mungkin keluar angin yang tak ada bunyi. Nampak tak? Ya. Tapi katakanlah ketika mana kita tidur, walaupun 1 minit 2 minit, kentut tak ada. Tapi ulama' kata, dia bukan disebabkan keluar angin. Tapi berdasarkan hadis Nabi SAW, illah ataupun sebab membatalkan wuduk tidur yang lena. Tu dia. Walaupun tak keluar angin. Ya. Nabi kata, bila tidur saja terbuka ikatan. Maksud terbuka ikatan, possibility ada. Alhamdulillah. Possibility angin tu akan keluar. Bila possibility angin tu boleh keluar, bermakna kita tak mampu nak kontrol ikatan itu. Tetapi dalam hal ini, walaupun angin tak keluar, kata kalau dia tak adakan kita tidur nyenyak 3 minit, tak keluar angin, tapi cukup tidur nyenyak sudah membatalkan wuduk. Ini disebutkan oleh para ulama'. Ya, termasuk mazhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Ya. Baik, kita masuk untuk lebih faham tentang hadis ni. Kita masuk hadis yang ke-27. An Ali radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wika usah al-ainani faman nama falyatawadda. Rawahu Abu Dawud. Daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pengikat dubur ialah kedua-dua mata. Maka sesiapa yang tidur, maka hendaklah dia berwuduk. Nampak tak? Maka dalam hadis Nabi, riwayat Imam Abu Daud ini menceritakan bahawa mata ni dia boleh kontrol kita. Sama ada angin tu kita boleh kontrol keluar ataupun tidak. Ya. Tapi bila kita tidur tu kita tak boleh kontrol. Possibility angin kita keluar. Tapi ini menunjukkan bahawa kalau tidur yang nyenyak saja boleh membatalkan wuduk berdasarkan hadis yang ke-27. Nabi kata, once you tidur saja, ya, dalam keadaan nyenyak, maka batal wuduknya. Walaupun dia buat rakaman ke, letak peti suara ke, ataupun dia boleh detect angin kan dan sebagainya, memang terbukti selama beberapa minit dia tidur, memang angin tak keluar, bunyi tak ada. Ya, tetap batal tak? Tetap batal. Sebab apa Nabi kata? Sesiapa yang tidur. Maksudnya tidur tu umum. Bila tidur tu umum, kentut ke, keluar angin tak keluar, tidur dengan nyenyak, dikira batal wuduknya. Nampak tu? Sebab tu ulama' kata, walaupun tidur yang nyenyak tidak keluar angin, itu tetap membatalkan. Pasal apa? Sebab hadis yang ke-27, Nabi kata, once you tidur saja batal. Walaupun dia letak detektor, tak keluar angin, terbukti tak keluar angin. Tapi Nabi kata tidur tetap batal. Ya, tapi hikmahnya kenapa tidur tetap batal? Sebab hikmahnya mata kita tak boleh mengawal angin tu keluar atau tidak. So bila kita sedar, kita boleh kontrol. Bila tidur, kita tak mampu kontrol angin kentut kita. Kalau dia nak keluar, dia keluar. Berapa kali pun, beberapa kalilah, tidak kisah. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, pengajaran daripada hadis ini, tidur membatalkan wuduk. Jadi, adakah semua jenis tidur itu membatalkan wuduk? Baik, kita buka hadis yang lain untuk kita lebih faham. Okey. Baik, kita faham daripada hadis yang lain, maksudnya, okey, An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yantadhiruna al-'isha'a hatta tahfika ru'usuhum thumma yusalluna wa la yatawadda'una. Rawahu Abu Dawud At-Tirmidzi illa annahu dzakara fihi yanamuna badal, ya, yantadhiruna al-'isha'a hatta tahfika ru'usuhum. Ya, baik. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, ya, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunggu solat Isyak sehingga tertunduk kepala mereka. Ya. Kadang-kadang Nabi melewatkan solat Isyak. Melewatkan sampai tengah malam pun ada. So sampai tengah malam sampai sahabat tertidur. Tertidur tu sampai tertunduk kepala. Bayang tak kalau kita tidur tertunduk kepala macam ni? Maksudnya tidur nyenyak. Ya. Baik. Kemudian mereka mendirikan solat tanpa berwuduk. Lepas tidur nyenyak tu Nabi pun datang. Sebab apa? Mereka menunggu Nabi SAW. Mereka takkan ke depan jadi imam. Mereka akan tunggu sampai Nabi datang. Dia tunggu Nabi sampai dalam keadaan tertidur. Duduk bersila tapi tertunduk kepala. Ya. Bila Nabi SAW datang,
mereka pun mendirikan solat tanpa berwuduk. Yang tidur nyenyak tu dia terus bangun. Qamat Allahu Akbar tanpa mengulangi wuduk. Hadis riwayat Abu Dawud dan Imam Tirmizi. Riwayat Imam Tirmizi menyebut mereka tidur menggantikan mereka menunggu solat. Maksudnya, menurut riwayat Imam Tirmizi, para sahabat sallallahu alaihi wasallam tidur ya pada waktu solat Isyak, iaitu tidur ketika mana menunggu solat Isyak, sehingga tertunduk kepala mereka. Maksudnya dalam hadis ini menceritakan bahawa kadang-kadang Nabi melewatkan solat Isyak. Solat Isyak boleh dilewatkan. Ada hadis. Nanti insya-Allah kita akan bincangkan tentang hukum melewatkan solat Isyak. Solat Isyak dia tak sama seperti solat-solat yang lain. Solat-solat yang lain disunatkan awal waktu. Lebih kurang dalam 10 ke 15 minit selepas azan. Manakala solat Isyak dia special. Dia sampai tengah malam kita boleh lewatkan. So, hukumnya begini, apabila kita solat Isyak dilewatkan atas sebab occasion yang tertentu, contoh ada ceramah perdana dekat masjid, kita tangguhkan solat Isyak jam 9.30, tak apa, tak ada masalah. So, jangan kalut kita tak dapat fadilat awal waktu. Sebab apa? Ada jelas hadis Nabi suka melewatkan solat Isyak, iaitu solat berjemaah dekat masjid. Sampai sahabat tunggu, sampai tertunduk kepala Nabi SAW, tertunduk para sahabat menunggu, mengantuknya, tidur. Nampak tu ya? Jadi kalau ustaz tu dia ceramah, lepas azan dia drag 15 minit, 10 minit, jangan marah lah. Jangan kata, solat awal waktu. Tak ada. Isyak dia special. InsyaAllah nanti kita bincangkan khusus tentang hadis yang Nabi galakkan melewatkan solat Isyak. Melewatkan solat Isyak bukan kat rumah, tapi dekat masjid secara berjemaah. So, kadang-kadang kita terlewat disebabkan kita ini ada occasion, ya, ada event dekat masjid, ya, yang baguslah, yang mendekatkan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka tidak menjadi masalah kalau kita lewatkan. So, bila mereka tertidur tu, tidur nyenyak. So, bila Nabi datang masuk, Bilal pun qamat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, qad qamatis salah, qad qamatis salah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Mereka bangun tanpa mengulangi wuduk. Terus mereka solat. Dan dalam hadis tu juga, tak ada isyarat pun yang menunjukkan bahawa Nabi suruh mereka mengulangi wuduk. Dah tidur kah? Pergi ambil wuduk. Kan aku cakap dalam hadis, siapa tidur berwuduk, ni kamu tidur kenapa tak wuduk? Nabi tak suruh pun. Nabi nampak mereka tidur dan mereka bangun solat tanpa berwuduk. Nabi pun tak marah. Nabi pun tak suruh. So, hadis yang ke-28 ni cerita tentang bahawa tak semua jenis tidur itu membatalkan wuduk. Bismillah. Saya minum air sikit, ya. Bismillah. Baik. Tidak semua jenis tidur itu membatalkan solat. Tidak. Ya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hadis ini menunjukkan bahawa sesiapa yang tidur tetap punggungnya tidak membatalkan solat. Contoh, duduk bersila. Ataupun duduk macam saya ni, duduk yang mana punggung dia memang rata atas lantai ataupun atas permukaan kerusi tu. Dan memang mampat. Memang mampat. Tapi kalau duduk di atas cushion yang memang kita terapung-apung macam tu, dia tak boleh juga. Dia tak mampat. Dia kena duduk betul-betul mampat. Punggung kita tu melekat dekat permukaan bumi. Atas lantai contohnya, atas kapet, tapi kapet yang tidak terlalu tebal. Kapet-kapet masjid tu biasalah kan. Ya. Kalau tidur yang tetap punggungnya tidak membatalkan wuduk. Dalilnya apa? Ini dia. Sebab itu, dalam fiqh mazhab Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu mengatakan, ada 4 perkara yang membatalkan wuduk. Salah satunya tidur yang tidak tetap punggungnya. Nampak tak? Kalau tidur baring, ya, tidur mengiring, ataupun tidur bersandar, ini membatalkan wuduk. Tapi kalau duduk bersila macam ni, tidak bersandar, bersandar yang betul-betul bersandar, ya, dan memang punggung kita, papan punggung kita menetap mampan di atas lantai, maka tidurlah nyenyak macam mana sekalipun, berdengkur macam mana sekalipun, dia tidak membatalkan wuduk. Pasal apa? Itu hikmah adalah hikmah. Walaupun kita dalam keadaan tidur, dan tidur itu kita tak mampu nak mengawal punggung kita, tak mampu untuk mengawal angin tu keluar atau tidak, tapi dalam kita tak mampu dalam keadaan duduk bersila, angin tak akan keluar. Tak percaya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, balik rumah nanti kalau rasa nak terkentut, cuba duduk bersila.
tekanlah macam mana sekalipun angin takkan keluar. Cubalah. Itu antara hikmahnya. Sebab apa? Kalau kita tidur nyenyak sekalipun angin takkan keluar. Dia tidak membatalkan. Itu ilahnya tidak membatalkan. Tapi dalam erti kata yang duduk bersandar macam ni. Tidur. Yang mana bersandar ni kata Imam Baijuri rahimahullah ta'ala dalam Hasyiah Baijuri. Ya. Yang mana dia kata bila siapa tidur yang bersandar, bila dia bersandar saja, dia tak tetap punggung dia. Batal. Pasal apa? Sebab tekanan itu tidak mampan, yang tidak tertumpu mampamannya dekat dubur. Tapi dia sudah berkongsi dekat tulang belakang kita. So, bila sudah berkongsi kat tulang belakang kita, tuan-tuan, mampan dekat punggung itu tak kuat lagi dah. So, possibility angin boleh keluar. Ya. Sebab tu pesan yang tuan-tuan kalau pergi solat Jumaat, ya, ialah kadang-kadang, ialah penat, tak boleh nak saya pun kadang-kadang tertidur juga. Sebab itu kalau kita tidur, alihkan punggung, gerakkan badan, ya, segarkan sikit. Ya, kalau boleh sebelum nak solat Jumaat jangan makan dulu. Lepas solat Jumaat makan. Tapi kalau tak sempat office hour tu makanlah. Tapi cuba tahan. Fadilatnya sangat besar kalau kita duk rugi, tak nak mengambil manfaat daripada khutbah itu sendiri. Cuba dapatkan manfaat. Tapi kalau duk tertidur juga, kalau boleh jangan duduk bersandar. Pasal apa duduk bersandar, tertidur, bila sandar tu batal wuduk kita. Ya, ramai yang bila kita tengok tidur bersandar, lepas tu bila qamat dia terus bangun solat Jumaat dalam keadaan wuduknya terbatal. Nampak tu? Sebab apa? Kalau betul dia duduk bersandar, iaitu duduk yang punggungnya bukan betul-betul mampan. Nampak tu? Ya. Kalau nak datang salat Jumaat, biar duduk tanpa bersandar. Kalau tertidur pun, tertidur bersila. Bukan bersandar. Kalau tidur macam tu, tidak membatalkan wuduk sama sekali. So, kalau perempuan kat rumah, kasih pesan kat suami-suami. Biasalah kerja pejabat, penat dan sebagainya. Ya. Tapi kadang-kadang pelik juga. Bila dah pencen pun, dah cukup tidur siang, datang Jumaat pun tidur juga. Allahu Akbar, ya. Jadi tak tahulah, mungkin dia mengantuk pagi, berkebun ke apa semua, bila datang Jumaat dia penat. Kalau boleh hari Jumaat tu, elakkan kerja berat pagi tu. Biar kita berehat. Ya, sebelum pergi solat Jumaat, qailulah tidur sekejap dalam masa setengah jam. Lepas tu, sebelum azan, lagi sejam nak azan, kita pergi masjid, iktikaf dan sebagainya. Maka tak kantuk. Maka kita dapat fadilat yang sangat besar bila kita mendengar khutbah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita khutbah daripada khatib itu sendiri, ya. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lebih kurang ada 15 minit. Maka di situ kalau ada soalan sesiapa nak tanya, boleh tanya. Ni ada perkongsian dari beberapa hadirin kita, ya. Bila kita sebut mahram wanita, dia kata apa sini? Puan Rohaya ni dia banyak salin nota. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. Ya, Puan Azizah pun bagi salam, alhamdulillah. Puan Rohaya dia rajin salin nota, dia kongsikan dekat bahagian komen. Ini satu amalan yang terpuji. Jadi siapa yang terlepas pandang, dia boleh copy paste, dia boleh baca. Ini ringkasan daripada, bagus betul. Ya. Baik, ya. Dia kata wanita merupakan makhluk yang mulia, betul. Ya. Ibu kita orang apa, wanita, nenek kita wanita. Betul tak? Isteri-isteri Nabi semua wanita. Ya. Wanita umpama ladang, menunjukkan wanita itu perlu dijaga rapi dengan elok-elok. Ya, betul. Sebab itu Allah kata wanita ni ladang. Sebab ladang ni, tuan tanah tu akan jaga betul-betul. Sebab apa? Dia sangat berharga. Pasal apa berharga? Dia memberi hasil yang sangat bagus. Dan kenapa kita kena jaga isteri? Sebab isteri ni tempat kita mengadu, tempat kita lepaskan kasih sayang, ya, untuk kita melepaskan fitrah kita. Ya, kena jagalah, betul tak? Ya. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada soalan boleh tanya, ya, sebelum sementara kita nak habis sampai 10.30, insya-Allah apa-apa soalan pun boleh, tidak menjadi masalah, ya. Bukan semestinya soalan yang berkait rapat dengan pengajian kita pada hari ini. Tak kisahlah apa-apa soalan, insya-Allah kalau mampu saya jawab, saya akan jawab. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Persoalan, orang kata ustaz kalau tidur mengantuk tidur macam tersengguk-sengguk macam tu, batal ataupun tidak? Dia baik, tidur ni ada dua jenis. Ya, dalam kitab fiqh, tidur ni ada dua jenis. Tidur yang nyenyak dan tidur tidak nyenyak. Ataupun dalam istilah lain ada dua, tidur dan mengantuk. Ya. Baik, tidur yang nyenyak ni bila kita tidur kita tak sedar dah, tak dengar sorong keliling tu.
Kecuali kalau dia cakap kuat-kuat baru tersedar. Tapi kalau orang berborak-borak sebelah kita tak dengar, itu maksudnya nyenyak. Walaupun sebelah kita sekalipun. Macam contoh kan kita tengok movie. Tengok movie, kita tidur. Dengar suara movie. Itu tak tidur lagi, itu mengantuk nama dia. Tapi bila dah movie tu dah hilang suara kat telinga kita, itu namanya tidur nyenyak. Selagi mana kita tidur dengar suara bunyi itu tak nyenyak namanya. Ataupun dalam istilah dalam fiqh, nu'as. Ataupun na'san. Itu mengantuk. Ya. Baik, kalau tidur yang tak dengar suara. Contoh kalau kita tidur pasang TV. Dengar tak bunyi suara TV tu? Kalau tidur kat ruang tamu kan. Saya kadang-kadang tak tidur bilik. Bila tak ada petang tu, tengah hari tu tidur kat ruang tamu. Ambil sikit bantal, tidur kejap. Ya. Anak saya tengok kartun. Yang kecil tu lah. So, bila kartun suara tu hilang, itu maksudnya nyenyak. Kalau tidur nyenyak, batal. Tapi kalau sekadar ngantuk, masih dengar suara. Kalau tidur pun tutup mata, masih dengar suara bunyi kartun. Masih dengar bunyi orang berborak. Ya. Walaupun kita tak faham, dia bunyi wah. Bunyi itu tidak difahami, tapi masih dengar. Itu tidak nyenyak lagi. Tidur yang macam ni tidak membatalkan wuduk. Contoh dia tidur baring, tidur ayam. Ya, TV dia dengar. Selama 5 minit dia dengar bunyi tu. Walaupun dia tak faham Donald Duck tu cakap apa. Dia tak faham Mickey Mouse cakap apa. Tapi dengarlah, was dia dengar. Ya, sudah. Okey? Boleh terus sembahyang tak? Boleh, tak batal wuduk. Ya, cuma disunatkan berwuduk sekali lagi. Lebih baik afdal. Walaupun tak batal, boleh nak teruskan sembahyang, tapi lebih afdal dia berwuduk. Ya, lebih berhati-hati dalam ni. Tapi kalau dia tidur mula-mula, katakanlah 10 minit. Ya, 2 minit, 3 minit dengar. Masuk minit keempat, hilang suara tu. Tidur. Tiba-tiba sedar balik. Sedar bunyi suara tu. Itu batal. Ya. Tapi bila kita tidur dalam keadaan duduk bersila yang tidak bersandar ataupun yang tetap punggung kita, nyenyak macam mana sekalipun, berdengkur macam mana sekalipun, ia tetap tidak membatalkan wuduk. Ini jelas. Ini kata orang, penjelasan untuk kita faham macam mana yang batal wuduk ataupun yang tidak membatalkan wuduk. Ya. Baik, daripada Tuan Abdul Manaf Ihpan, Alhamdulillah, terbaik Ustaz jelaskan pasal bab terbatal wuduk. Tak ada, saya bukanlah hebat. Saya cuma menukilkan saja, saya cuma menyampaikan apa yang telah dituliskan oleh para ulama. Ya, saya cuma penyampai amanah saja. Baik, sementara itu kita boleh masuk lagi satu lagi hadis. Hadis yang ke-29, an Ibni Abbasin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal wudu'a ala man nama muddaji'an fa innahu idza daja'a istarkhat mafasiluhu. Daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya wuduk ke atas orang yang tidur, iaitu baring terlentang. Ya. Oleh itu, sesiapa tidur terlentang, maka terlerailah sendi-sendinya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini jelas, yang mana secara jelasnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dia menceritakan jenis tidur yang membatalkan wuduk. Ya. Nabi kata tidur yang terlentang ataupun mengiring yang seumpama dengannya, ya, tidur bersandar dan sebagainya, maka dia wajib berwuduk. Dan mafhum mukhalafah, konteks yang berlawanan, Nabi SAW seolah-olah menyatakan kalau tidur tak baring ataupun bukan terlentang, iaitu seperti mana disebutkan pada hadis 28, tidur dalam keadaan tetap punggungnya, tak batal wuduk. Tapi kalau tidur terlengkang, tidur yang tidak tetap punggungnya, maka dia wajib berwuduk kalau nak solat. Tu dia. Maksudnya, tidur terlentang, tidur yang tidak tetap punggungnya, membatalkan wuduk. Bila nak solat, dia wajib berwuduk. Nak pegang Al-Quran, wajib berwuduk. Ataupun benda-benda yang disunatkan berwuduk, dia disunatkan berwuduk. Okey. Baik, oleh itu sesiapa tidur terlentang, maka terlerailah sendi-sendinya. Maksudnya terlerai sendi-sendinya, sendinya itu bukan di bawah penguasaan dia. Bila tidur, lembik macam tu, betul tak? Ya.
Kalau kita bergerak pun tanpa kita sedar, kita tidur mengiring kan. Kita tidur, kita sedar tak berapa kali kita bergerakkan badan kita. Ketika kita tidur, kita sedar tak kita garuk peha kita berapa kali. Ya, ketika kita tidur, kita sedar tak kita gosok hidung kita banyak kali. Tak sedar kan? Ya, kita tidur, kita sedar tak kita berdengkur? Tak ada. Maksudnya, terlerai sendi-sendinya, terlerai maksudnya kita bukan berada di bawah. Kita tidak mampu menguasai sendi kita. Nampak? Allah yang bergerakkan hakikatnya secara automatik. Ya, so bila sendi-sendi kita tak dapat kita nak kontrol, angin apa tah lagi. Tapi kalau duduk yang tetap, dia tak. Sebab apa? Walaupun sendi-sendi kita terlerai, tapi punggung tu, lantai yang mampat itu menghalang angin daripada keluar, maka tidak membatalkan wudu. Ya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada soalan, ya. Hadis 24 dah bincang tadi. Oh, terlepas. Saya terlepas nombor. Patutnya hadis 25 ada daripada Puan Jamaliah. Patut, minta maaf. Saya akan betulkan balik. Hadis 23 terus ke 25. Patut 25 jadi 24. Patut 24 tapi jadi 25. Tak apa. Nanti saya betulkan. Ya, hakikatnya nombor 25 tu 24 lah. Ya, saya tersilap. Typo error. Ya. Baik, jadi patutnya hadis 29 ni jadi 28 lah kot, kan? Jadi minta maaf, tersilap. Okey. Baik, soalan daripada Encik Abdul Rahim. Dia kata, Assalamualaikum Ustaz, macam mana masalah makmum yang masbuk dalam rakaat yang ketiga dan keempat sedangkan dia sempat takbiratul ula bersama imam? Macam mana nak tahu bacaan Al-Fatihah yang sederhana? Okey. Oh, ini cerita panjang, ya. Maksudnya dia masbuk, ya, rakaat ketiga keempat. Maksudnya dia ni bacaan Fatihahnya lambat. Ini insya-Allah kita akan bincangkan bab khusus. Kalau kita bincangkan sekarang, dia panjang cerita dia. Ya, orang yang memang bacaan dia lambat, contoh dia gagap, memang dia tak boleh baca cepat disebabkan penyakit dan sebagainya, ya. Maka orang macam ni dia boleh menghabiskan Al-Fatihah dalam tempoh 3 rukun yang panjang. So, bila 3 rukun yang panjang, iaitu rukuk dan 2 sujud. Manakala i'tidal dan duduk di antara 2 sujud, dia tidak termasuk rukun yang panjang. Maka orang yang memang secara sifat semula jadinya ataupun berpenyakit, susah nak baca Fatihah sebab digagap, ataupun dia ni memang jenis yang slow bercakap. Cakap dengan orang pun slow. Apa khabar? So, baca Fatihah pun slow. Orang yang memang berpenyakit, dia boleh menghabiskan. Tapi jarang berlaku. Jarang ada macam ni. Susah. Ya. Dia boleh menghabiskan Fatihah dalam tempoh 3 rukun yang panjang. Walaupun imam dah rukuk, dia boleh baca Al-Fatihah. Bila imam dah i'tidal, dia terus baca Fatihah. Bila imam dah sujud yang pertama, dia terus habiskan Fatihah. Dah duduk di antara 2 sujud, dia tak habis Fatihah lagi. Sampailah sujud yang kedua, maka dia boleh habis. Tak habis juga, dia terus kena rukuk. So, bila imam dah naik, dia pun terus. Maka, dia drag sampailah dia masbuk. Bila imam dah habis, dia pun terpaksa naik lagi untuk lengkapkan 4 rakaat. Ya, ini bagi orang yang ada penyakit. Tapi yang jenis melambatkan bacaan sebab gada-gada. Gada-gada. Bismillahi waswas. Waswas bukan penyakit. Bukan penyakit yang dimakrufkan. Waswas ni penyakit kita duk layan syaitan ni. Ada orang nak niat pun usolli fardhu. Tak perlulah macam tu. Ya, ni baca Fatihah bismillah. Itu ngada-ngada nama dia. Itu bukan penyakit. Ya. Tapi bila kalau dia duk sibuk, orang yang sengaja melambatkan baca Fatihah bukan disebabkan penyakit, ya, maka imam dah rukuk, imam dah i'tidal dan imam dah mula sujud, dia tak habis baca Fatihah, batal solat dia. Sebab apa? Dia lambat mengikut imam sebanyak 2 rukun dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i batal solat kalau awal mendahului imam sebanyak 2 rukun ataupun lewat mengikuti imam 2 rukun. Ya, yang boleh lewat ikut imam sebanyak 3 rukun panjang orang yang sukar untuk menghabiskan Fatihah disebabkan sakit, gagap ke, ataupun adalah beberapa ada perbahasan dibahaskan oleh para ulama. Tapi kalau yang sengaja baca lambat disebabkan melayankan sangat sifat waswas itu, sedangkan waswas itu benda yang tidak diuzurkan, ya patut dibuang waswas itu, dia sengaja imam dah rukuk dan i'tidal kan rukun kedua kan dia tertinggal, dah mula sujud, batal solat dia.
batal solat dia. Pasal apa? Pasal apa? Dia kena baca dalam tempoh yang sederhana. Tempoh yang sederhana maksud dia apa? Baca Fatihah paling panjang 30 saat. Nah, saya kira tuan-tuan ya, kira. Saya kira kat sini jam. Okey, tempoh. Habis kita baca. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 31 saat. Okey. Dia sederhana ya. 30 ke 35 saat. Paling lama 40 second lah. Paling lama 40 second. Ya. Paling cepat 25 saat. Bagi saya kalau 20 saat tu bagi saya dah cepat sangat dah. Itu kadar yang sederhana. Itu saya baca 2 harakat, yang mana mad arid disukun tu 2 harakat cukup. Tak payah nasta'in. Tak payah 2 harakat cukup sudah memadai untuk bacaan yang simple. Tapi jenis yang memang was-was alhamdulillah. Wah, ini jenis yang terlepas ikut imam 2 rukun batal solatnya. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada soalan lagi ke? Baik, kalau tak ada soalan, ya, insya-Allah kita berhenti setakat ini saja. Mudah-mudahan kita mendapat manfaat. InsyaAllah kita akan sambung pada hadis yang seterusnya. Kalau ikutkan hadis ke-28. Ya, kalau hari inilah. Jadi sebab siap nombor, insyaAllah kita akan sambung pada hadis yang ke-29 pada bulan hadapan minggu kedua insyaAllah. Ya, pada jam yang sama. Baik, setakat itu saja. Kalau tak ada PKPB, kita buat dekat masjid lah macam biasa. Tapi kalau ada PKPB, kita akan buat terus secara online. Wallahualam. Setakat itu saja dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada pihak Masjid Ridwan kerana terus menganjurkan majlis secara online walaupun tak dapat secara fizikal, tapi atas inisiatif yang besar daripada pihak masjid, ya, maka kita juga dapat teruskan majlis ilmu yang penuh barakah. Mudah-mudahan Allah mencurahkan rezeki yang murah kepada Masjid Ridwan, ya, begitu juga pekerja-pekerjanya, petugas-petugasnya, ya, dan tuan-tuan jangan lupa sedekah ataupun derma untuk Masjid Ridwan. Pasal apa? Walaupun masjid ditutup, tapi tetap juga Masjid Ridwan memerlukan wang penyelenggaraan. Ya, untuk apa? Untuk bayar api, bayar air. So, tuan-tuan dermalah sedikit pun jadilah untuk mengurangkan beban masjid. Dan masjid juga nak kena bayar gaji pekerja. So, dengan derma tuan-tuan itulah mereka dapat menyara hidup untuk staf-staf ataupun petugas-petugas yang ditugaskan untuk memakmurkan rumah Allah. Tak ada mereka, rumah Allah tak ada siapa nak jaga. So, tuan-tuan derma, gaji mereka dapat dibayar, api air masjid dapat dibayar. InsyaAllah, infak ada nombor akaun yang tertera dalam laman Facebook Masjid Ridwan. InsyaAllah, RM5 pun jadilah, RM10 pun jadilah. At least istiqamah. InsyaAllah itulah amal jariah yang setiap dibelanjakan, tuan-tuan mendapat pahala. Itulah wakaf kita, tuan-tuan. Baik, setakat itu saja yang dapat kita sampaikan. InsyaAllah kita bertemu pada lain waktu. Mohon maaf kalau ada salah silap. Ada kekurangan yang baik hanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Kekurangan kesilapan datang daripada diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'a marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqa ma'suma. Allahumma la tada' fi maqamina hadza dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadaita wa la maridan illa shafaita wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha ya rabbal alamin. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Jumpa lagi.